Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga anda semua sihat dan gembira bersama orang yang tersayang. Alright. So malam ni saya baru saja selesai menuntut ilmu bersama Cikgu Ridwan Rahman selama 4 minggu. Alhamdulillah. Sebagai seorang yang suka mengajar, saya pun suka belajar. Sebab pada saya ada banyak rahsia dia dalam setiap ilmu ni. Alright. So jadi seminar ni percuma dan ianya akan dilangsungkan lagi lah pada 3 bulan 11 oleh broker Exosio. Jadi di kesempatan ini saya nak menyeru anda semua agar ambil peluang ni untuk join webinar percuma selama 4 minggu yang mana hanya mengambil masa 2 ke 3 jam setiap sesi. So, jadi apa yang kita akan belajar? Saya faham ramai di antara kita suka pada kelas-kelas yang mengajar teknikal. Nak cari sharp entry, nak cari zero floating, take point full margin, tapi percayalah, di statement yang biasa kita dengar, so 20% je contribution daripada technical ni. So apa yang 80% tu ialah mindset kita, disiplin kita, SOP kita dan plan kita. Jadi saya rasa seminar ni satu seminar yang sangat baik dan bagus. Okey, kepada anda trader-trader yang di luar sana, terutama yang masih lagi muda, anda patut sertai seminar ni di mana anda akan boleh dapat gambaran sebenar perjalanan akaun yang konsisten dan berpanjangan dan apa yang akan berlaku selepas 10 tahun. Memang anda akan terkejutlah dengan hasilnya. So jadi kalau anda trader yang muda di sekitar usia 20, 21, 22 kalau 10 tahun pun dalam umur 30, 31, 32, tak best ke pada umur begitu kita ada financial freedom. Dan bila sebut financial freedom ni, of course lah dia akan datang sekali dengan time freedom. Right? So saya tunjuk sedikit sesi yang berlaku dalam 4 minggu tu secara pendek-pendek. Saya harap anda semua sertailah webinar 4 minggu bersama Cikgu Ridwan Rahman. Alright? So di kesempatan ini saya nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Ridwan Rahman atas perkongsian ilmu. Saya kenal Cikgu Ridwan Rahman ni, tak silap saya, waktu saya masih sihat dan celik mata. Saya ingat hampir 7-8 tahun dulu kot. Waktu tu saya organize salah seorang organizer event Cikgu Ridwan Rahman di broker FXTM. FXCM ke FXTM? Saya tak ingat. FXTM tak silap saya. Forex Time. Waktu tu lah saya mula berkenalan. Dan pada waktu tu saya tak fokus sangat pada pembelajaran yang beliau bagi tahu. Cuma saya notice benda-benda yang beliau kongsikan tu ada berkait rapat dengan benda-benda yang banyak saya gunakan waktu tu. Sebab waktu tu saya kerja kilang kan. Macam isi kawat diagram, root cause analysis, sampling data. Tapi waktu tu kita jadi organizer kan, kita tak fokus lah sebab kita bukan jadi peserta. Tapi bila dah macam ni, saya ambil peluang lah. Dia ada slot percuma ni, saya ambil peluang untuk saya belajar balik apa yang saya pernah dengar sebelum ni. Okay, so jangan lupa sertai webinar ni. Right? Hai, Assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Untuk pengetahuan tuan-tuan semua, okey, kita akan ada batch yang kedua selepas ni. Yang ni adalah batch yang pertama pada bulan ni dan juga bulan lepas selama 4 minggu, dan kita akan ada batch yang kedua insya-Allah. Okey, jadi kalau ada kawan-kawan tu boleh ajak dia orang join start pada minggu depan, and then boleh cover balik pada bulan berikutnya bila kita buat batch yang kedua. So that's why kita buat webinar ni. Objektif webinar ni sebenarnya kita nak kenal pasti root cause kepada kesukaran kenapa trader tadi sukar untuk konsisten di dalam trading. So objektif webinar ni first kali kita nak kenal pasti, kita nak identify dia punya punca ataupun root cause, and then yang kedua kita nak suggest certain step ataupun langkah-langkah yang boleh diambil oleh tuan-tuan dan puan-puan untuk nak mengatasi masalah yang kita dah kenal pasti tadi tu. Okey, yang pertama sekali tuan-tuan, okey,
Ini checklist dia. Yang pertama sekali, teknik apa yang tuan-tuan sedang gunakan sekarang. Okey. Ini tulis kat ruangan komen. Nombor 1, teknik apa. Cuma jangan post dulu. Alright? Okey. Teknik apa yang digunakan sekarang lah. Contohlah yang menggunakan naked chart. Okey. Just naked chart. And then soalan yang kedua. Okey, setup mana satu yang digunakan. Sebagai contohlah, kalau tadi mungkin candle pattern, sorry. Kalau first kali candle pattern, ya setup yang digunakan. Contohnya pattern mana yang kita guna. Contoh engulfing. Jadi nombor 1 candle pattern, nombor 2 engulfing. Okey. Okey, nombor 2 engulfing. So nombor 3. Okey, nombor 3. Time frame apa yang tuan-tuan guna. Time frame berapa yang tuan-tuan guna. Okay, time frame berapa yang tuan-tuan guna. And then yang keempat, pair mana yang tuan-tuan trade. Okay, setakat ni, okay, tolong post dulu 4 jawapan ni dulu. Saya nak tengok secara sekali lalu. Mana yang saya boleh catch kat situ. BBMA re-entry H4AU, alright. Oppo jebat BBMA, MHP, H1 gold. Okay, elite wave. Ni kita punya big boss ni. Fazril. SNR. Okay, naked price action, ABC break gitu. Okay, alright. Okay, yang tak tahu apa, no problem. Okay, just tulis dulu dia punya point-point. Yang tak tahu apa tu mungkin sebab zero knowledge. Okay, no problem. Just note down dulu. Alright. Okay. Jadi mana yang ada 1 hingga 4 tadi, alhamdulillah, maksudnya kita to some extent kita dah ada something yang kita buat sekarang ni yang kita faham lah. Alright, yang kita faham. So, okay. You proceed ke soalan yang kelima. Jadi copy balik 1 hingga 4 tadi. Okay, tunggu soalan yang kelima. Okay, soalan yang kelima ni tuan-tuan, kalau tak pasti, tak tahu or whatever, just tulis kat itu. Tak pasti, tak tahu ataupun apa sajalah. Kalau ada jawapan, tulis. Kalau tak ada, tulis tak ada. No problem. Sebab kita dalam proses tentu kita nak identify problem. So checklist ni akan membantu kita nak tengok, okay, apa yang sebenarnya kita mungkin possible cause yang menyebabkan kita tak konsisten di dalam trading tu. Okay. So number 5 adalah berapa risk reward ratio yang kita guna pakai. Tulis nombor 5. Berapa risk reward ratio yang kita guna pakai. Okey, berapa orang yang ada yang 1 hingga 4 tak ada tadi, tak payah buat apa-apa. Yang ada 1 hingga 4 tadi jawapan dia, sekarang ni tambah nombor 5. Okey, tolong post. Saya nak tengok takat 1 hingga 5 ni berapa orang yang ada jawapan dia. Okey, ada yang hit and run, alright. Tak guna close ikut makrifat gerak hati pun ada. Okey. Okey, minimum 1 nisbah 3, ada yang 20 pips. Okey, ada yang ABC, ada yang 1 nisbah 4, alright. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, bagi yang tak ada, tulis tak ada, no problem. Okey. Sebab kita nak identify problem. So setakat 1 hingga 5 goal sahaja, tiada risk reward, tak tahu TP, alright. Okey. Yang 1 hingga 5 dah ada ni tuan-tuan. Okey, yang nombor 6. Soalan yang ke-6 Okey, soalan yang ke-6 ni kita agak spesifik. Berapa frekuensi setup yang tuan-tuan pilih tadi tu ada dalam setahun? Maksud saya tadi, contohlah dekat sini sahabat kita ni guna SNR. Dia ada banyak sikit, ada nak tengok yang berkenaan dengan nature industri dan juga nature kita punya SOP. Sebab yang ni penting tuan, kalau kita faham nature baru kita boleh letakkan kita punya expectation tadi tu sebaris dengan industri punya standard. Sebab understanding the nature maksudnya kita cuba faham industri ni punya standard. Sebab ada kemungkinan sebelum ni standard yang kita letak tu di sini tuan-tuan terlalu tinggi. Okay, which is memang susah kita nak capai.
So that's why kita kena faham dia punya nature industry ataupun standard tadi tu, kita lower down kita punya expectation ataupun kita just sebaris ataupun setara dengan industri punya nature. So this is apa yang kita dah buat dalam minggu lepas secara kasarnya lah. Okay, so this week kita akan fokus pada objektif dan juga plan sebagai trading goal and objektif lah. Okay, dan dalam trading goal and objektif ni tuan-tuan, kita kena tanya diri kita balik. Apa objektif kita dalam this industry untuk jangka masa yang panjang? Okay, adakah kita ni sekadar nak tengok kepada personal trade, maksudnya kita nak trade untuk diri kita sendiri saja, ataupun kita nak pergi kepada fund management, which is melibatkan satu jumlah duit yang lebih besar, ataupun kita ada objektif-objektif yang lain untuk $100. So, modal kita campur dengan profit $100. So, di penghujung tahun yang pertama kita ada $200. Maksudnya di permulaan tahun yang kedua kita akan ada sebanyak $200. Okay? Dan kalau kita boleh kekalkan momentum yang sama, kalau intraday position ataupun swing trader tadi tu boleh buat. Macam yang ni sebagai contoh, just kita nak challenge diri kita lah untuk nak tengok. Apa yang saya buat di sini tuan-tuan, saya tak ambil banyak, saya ambil 10 pip saja. Okay, tapi part account yang berbeza, dan setiap part account yang berbeza ni dia trade SOP yang sama cuma di pair yang berbeza. Apa saya buat part account ni tuan, just untuk saya nak buat testing untuk saya punya research sendiri. Okay, apa saya buat part account berbeza tadi tu, kita trade satu-satu account, bukan semua trade sontak. Satu account dapat kita stop trade satu account. Sebab objektif masa ni adalah untuk buat 1% satu hari. Okay, $1 satu hari dengan capital sebanyak $100. Saya nak tengok keupayaan tu. So di sini kalau kita tengok balik memang mampu buat. Nah, ini account pertama dapat 20% sebulan, account yang kedua dapat 20%, 31% dengan engulfing sama ada bullish ataupun bearish. Dan kalau kita tengok kat sini, elemen dalam pembentukan SOP, first kali kita nak identify trend. Tak kisahlah kita pakai apa sekalipun. Okay, first kali macam mana kita nak identify trend. And of course, second adalah di mana kita nak entry. Okay, di mana kita nak exit loss, sama ada stop loss ataupun cut loss. And then last kali adalah di mana kita nak, okay, maksudnya TP ataupun cut profit. Okay, first trend. Kalau kita tengok balik, ini sebagai contoh tuan-tuan. Ini sebagai contoh. Ini tadi tuan-tuan, kita dah ada keempat-empat syarat tadi. Okay, di mana kita, cara kita nak tengok trend, di mana kita nak entry, di mana kita nak exit loss, di mana kita nak exit profit. So, bila dah ada SOP yang complete keempat-empat syarat tadi tuan-tuan, apa yang kita nak buat next? Kita tahu apa yang kita tidak tahu, and then the biggest portion dekat pie chart tidak tahu apa yang kita tidak tahu. Okay, apa yang saya sampaikan ni sebenarnya kita nak bagi pencerahan. Sekarang ni yang Cik Abdul cakap tadi, sekarang saya tahu apa yang saya tidak tahu. Maksudnya dia dah move dia punya problem tadi tu daripada tidak tahu apa yang tidak tahu kepada dia tahu apa yang kita tidak tahu. Sekarang ni nak cari ilmu macam mana aku nak buat proses ni. Ini yang kita nak sambung minggu depan. Supaya tadi dia akan berubah daripada portion tahu apa yang tidak tahu tu kepada tahu. Maksudnya kita tahu, okay, ni benda ni kena buat. Macam mana nak buat. So next apa yang kita nak buat. Sebab tadi saya tengok ada komen cakap, okay, buat tapi tak tahu cara data mining. Cik Radin cakap. Okay. Maksudnya di sini kita buat tapi kita tak buat data mining. Bila tak buat data mining tuan-tuan, rugi lah. Kita tak tengok balik data. Oh, di sini sebenarnya kena buat improvement macam ni, macam ni, macam ni. So that's why penting tuan-tuan, kita jangan buat setengah jalan. Okay. Sebelum ni saya ingat data mining 3 bulan tak cukup nak. So that's why saya lebih encourage kita buat set and forget. Izzat tanya macam mana nak set price dekat Fibo tu. Okay, dekat Fibo ni dia dekat properties tu kita masuk percentage dollar. Jadi Izzat nah. Ni dekat Fibo ni. Okay. Fibo properties ni, pergi dekat description ni letakkan ni percentage dollar. Bila letak percentage dollar kita akan dapat price lah. Dia akan keluar price. Yang lain-lain ni saya tak letak. Dan level-level lain saya remove lah. Sebab apa? Saya nak fokus kepada 50% saja level.
Jadi sebab tu saya remove label-label lain sebab saya tak mau confuse. Dapat Aizat? Okay, alright. Okay, berbalik kepada SOP kita tadi, okay, kita just play dia lah. Tapi untuk cepatkan proses, sebab tu saya cakap kita nak result. Di sini bukan nak uji kesabaran tuan-tuan. Okay, kita nak result, so kita just tekan lah. Nak tengok order ni diambil ataupun tak. Okay, sekarang ni. Okay, masuk order tak? Order dah masuk belum? Okay, dah masuk. Sekarang ni saya tak tahu nak pergi ke TP ke, nak pergi ke SL, saya pun tak tahu. Okay, kita just boleh play je, tak ada masalah. Tapi saya kena ingat, kita nak efficient. Kita nak efficient, kita tak mau buang masa tuan-tuan. Tujuan kita buat simulation nak dapat result, nak dapat statistik itu je. Bukan nak uji kesabaran, aku kena tunggu apa semua, tak. Dia nak dapatkan statistik. Kesabaran tu kita uji kemudian. Okay, sekarang kita nak tengok apa jadi dengan post ni. So kita just cepatkan lah. Okay, kena apa tu? Kena TP ke kena SL? TP, okay, alright. Jadi bila kita masuk position tadi kena TP tuan-tuan, dekat kita punya simulator ni dia dah ada record. Okay, close trade tadi kalau kita tengok di sini. Okay. Dia ada sebuah record tuan-tuan. SL price, TP price, profit ataupun loss, and then in fact dia record drawdown 57.7 pip. Apa yang dimaksudkan dengan drawdown tadi? Maksudnya lepas dia ambil PO ni tuan-tuan, dia float. Okay, dia float sampai atas ni, lebih kurang dalam 57 pip termasuk spread. Jadi maksudnya di sini juga kita boleh tengok, oh SOP aku ni memang akan ada drawdown. Banyak mana drawdown. Kita boleh tengok balik dekat sini, kita boleh tengok. And then in fact dia ada juga duration. Tuan-tuan nak kena TP daripada open price tadi ke TP ataupun SL, dia ada duration dia. Dalam case ni tuan-tuan dia ambil masa 5 hari. Okay, 5 hari selepas open tadi baru kena TP. So di sini tuan-tuan, berdasarkan kepada data ni kita dah boleh buat satu conclusion sendiri tuan-tuan. Oh, SOP aku ni dah lah nak ambil order lambat. Ambil masa beberapa hari. Lepas tu nak kena TP pun banyak hari. So, persoalan saya, perlu tak perlu kita nak tunggu depan chart? Jadi data ni dah tunjuk. Kalau aku tunggu pun jenuh nak tunggu. Berhari-hari kan. So, that's why kita buat decision, okay. Kita boleh apply set and forget. So, data-data ni diperlukan tuan-tuan. Okay, statistik pun kita boleh tengok dekat sini. Kita dalam case ni kita baru trade sekali lah. Okay, kita profit sekali. Okay, kita boleh tengok dia punya graf. Dia punya graf macam mana. So di sini tuan-tuan, sekali tengok pun kita dah nampak. Kalau dulu tuan-tuan, masa saya buat manual backtesting, kita marking dekat chart. Lepas tu kita record benda ni semua. Jadi benda tu tedious. Dia renyah. Dan makan masa. So that's why bila kita guna simulator tu, saya cakap saya boleh save lebih kurang 90% of my time. So saya fokus pada apa tuan-tuan? Saya fokus kepada SOP sahaja. Di sini saya dapat tajamkan saya punya skill sebab apa? Okay, so itulah dia perkongsian slot-slot yang berlaku sepanjang 4 minggu ni. Menarik kan? Alright, so jangan lepaskan peluang ini. Dan kiranya anda ingin mengetahui dengan lebih lanjut, boleh ke Facebook page X Socio Market. Alright, semoga perkongsian ini memberi manfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.